Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di petang Syawal KPPP hadis ke-21. Bertanya itu anak kunci ilmu. An Ali radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-ilmu khazain wa miftahuha as-su'al fasalu yarhamkumullah fa innahu yu'jaru fihi arba'ah as-sa'il wal mu'allim wal mustami' wal muhibb lahum. Akhrajahu Abu Nu'aim fi Hilyatil Awliya. Artinya, daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu itu seperti gudang dan kuncinya adalah bertanya. Maka hendaklah kamu sering bertanya, semoga kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya daripada satu pertanyaan itu diberi pahala kepada 4 orang. Pertama, orang yang bertanya. Kedua, guru yang menjawab. Ketiga, orang yang mendengar jawapan itu. Keempat, orang yang cinta kepada mereka. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Pak Wes bertanya, 4 orang dapat pahala. Tanyalah lagi. Tanya. Awes tanya je, Awes dapat pahala. Papa dapat pahala. Orang lain yang dengar Awes tanya tadi tu dapat pahala. Dan orang yang suka kat kita ni, yang tak suka nanti kita, dapat pahala. 4. Faham? Tu dia. Jadi kalau belajar jangan duduk senyap berangan, tak tanya. Jadi sunnahnya bertanya. Belajar ni sunnah dia bertanya, sebab bertanya tu kunci ilmu dan ganjarannya pun besar dan menjadi asbab kepada orang lain dapat pahala juga. Keterangan. Malu bertanya sesat di jalanan. Budaya bertanya itu ialah anak kunci ilmu. Guru yang mengajar itu mempunyai pelbagai cara. Ada yang agak serius, ada yang suka bergurau senda, ada yang mudah difahami kata-katanya, ada juga yang susah untuk difahami. Ada yang hanya duduk di atas kerusi, ada yang sering berdiri menggunakan papan tulis untuk menerangkan sesuatu kepada para pelajar dan sebagainya. Berbagai. Seorang ni guru tak bolehlah nak ikut cara yang ni je. Tak, dia ada jenis begini. Anak murid tu nak kena memahami keadaan cara penyampaian guru tu. Kalau tak tahu dia bertanya. Begitu pula dengan para pelajar. Ada yang cepat faham, ada yang lambat faham, ada yang mengikuti pelajaran dengan serius, ada yang belajar sambil bermain, bahkan ada pula yang kerap mengantuk dan sebagainya. Yang mengantuk ni kena cek. Pertama, kadang-kadang sebab saka. 2, kadang-kadang sebab kolesterol dia lah, penyakit dia. Jadi kena cek lah. Cek doktor kena cek, rawatan Islam kena buat. Maka keadaan tersebut menjadikan para pelajar itu berbeza tingkat kefahamannya terhadap sesuatu mata pelajaran. Oleh sebab itu, bagi mereka yang masih belum memahami ruang masih terbuka baginya untuk bertanya, supaya ilmu yang diterimanya itu jelas dan tidak menjadi salah faham. Yang penting tu dia jelas dan tak salah faham, supaya bila dia sampaikan ke orang lain benda yang betul dari sudut pemahaman yang betul, bukannya yang salah. Tu rosak. Nanti dia akan jual nama gurunya tu, bahaya. Bertanya itu adalah cara yang terbaik untuk meluruskan segala sesuatu yang masih belum jelas. Jika tidak dibuka pintu pertanyaan, maka seorang pelajar akan menerima ilmu dalam keadaan samar-samar dan meninggalkan kesan buruk terhadap dirinya serta para pelajar yang akan diajar nanti. Lagilah time PKPP ni masih lagi online. Jadi ada pelajar yang menerima nganga duduk diam dengar cikgu mengajar sambil baring, sambil tengok Doraemon. Dia tak bertanya apa masalah yang dia tak faham, sebab nanti dia akan repeat balik nak tengok malam. Bila tengok malam, nak buat nota dan sebagainya, ada benda yang mungkin dia tak faham, dia buat faham atas cara pemahaman dia. Kadang-kadang macam tu bahaya. Bahaya, silap.
Namun perlu diperhatikan bahawa bertanya itu mempunyai adab-adabnya dan cara-caranya yang khusus supaya pertanyaan itu dapat merungkaikan segala kekeliruan yang ada. Bukan bertujuan merendahkan sesiapa atau hendak menimbulkan pertengkaran dan perdebatan yang akhirnya akan menghilangkan keberkatan daripada ilmu yang telah dipelajari itu. Antara adab, cikgu yang ni kata macam gini, yang itu adab. Jangan disebut cikgu ni kata macam ni, yang ni kata macam gini, kenapa cikgu kata macam ni? Ni kena jaga adab. Setahu saya yang gini, setahu saya tu itu sebagai adab. Atau cikgu tengah mengajar, dia jangan potong tanya nanti. Bila tunggu ruang sampai cikgu bagi peluang untuk bertanya, supaya tak terputus yang cikgu nak, uding yang cikgu nak sampaikan tadi tu. Jadi kita kena hormat rakan yang dengar-dengar dengan seronok, masuk dalam kepala, pap terputus. Nanti cikgu nak tak tercapai nak sampaikan. Faham ni? Okay, dah lengkap satu sesi, baru kita bertanya. Tapi catat di part yang kita nak tanya tadi tu, dan cikgu akan repeat balik, boleh sampaikan balik. Inilah maknanya kaedah ataupun cara bertanya. Dan yang paling teruk jangan buat, iaitu saja nak uji cikgu ni pandai ke bodoh cikgu ni. Dia dah study dah, dia nak tengok kebodohan cikgu. Itu bahaya. Tak semua orang ni kita tahu, kita study. Kalau boleh cakap saya nak berkongsi boleh. Kalau benda yang dia dah tahu, kadang-kadang cikgu tu memang dah tahu, tapi yang cikgu tak tahu, yang cikgu tak tahu. Contohnya dalam hal-hal mazhab, itu dalam sudut belajar agama dan belajar benda-benda yang lain, matematik. Contoh, jadi dia nak share. Dia bukan nak uji cikgu, dia nak share. Saya nak share boleh cikgu, sekian gini. Okey, ni yang saya baca, nyatakan di mana dia dapat sumber tadi ni, dan saya nak share. Itu kalau cikgu tu kata, betul, terima kasih dan tahniah kepada Uwais kerana dapat berkongsi. Ni dia, yang memang betul. Contoh kalau cikgu tu tahu, kalau cikgu tu tak tahu, terpulang pada dia lah, yang dia kata nak tahu ke tak tahu, ataupun dia diam saja, tapi meraihkan dalam satu majlis ilmu faham. Okey, jadi sekadar ni sahaja. Kuncinya ilmu itu ialah dengan berapa? Bertanya. Wallahu a'lam bissawab.